Gaji MBB Ambassador sebulan naik RM500 tau. Dan ini bukan gimmick. Saya ulang sekali lagi ya. Ini bukan gimmick. Tugas MBB Ambassador ni bantu memperkasakan orang awam dengan maklumat kesihatan terkini, supaya mereka ni boleh buat keputusan sendiri terhadap masalah kesihatan yang mereka hadapi sekarang ni. Dengan maklumat yang kita berikan, kita telah buka ruang untuk mereka memilih dan buat keputusan yang tepat berdasarkan servis dan produk MBB itu sendiri. Semasa kita ubah hala tuju mereka yang memerlukan khidmat kita, kita juga bantu ubah hala tuju status kewangan kita. Saya berikan 2 contoh sahaja dulu. Ini Puan Fat, ini Tuan Khairi. Mereka dua ni adalah klien MBB dan mereka pernah rasa apa yang klien MBB rasa sekarang. Puan Fat mulakan kerjaya sebagai MBB Ambassador pada bulan 11 2022, manakala Tuan Khairi pada bulan 9 2023. Boleh tengok dekat sini pendapatan bulan pertama daripada orang ni. Puan Fat bulan pertama buat RM180 sahaja, manakala Tuan Khairi buat RM250 sahaja. Memang nampak sikit, tapi bab duit mereka orang ni tolak tepi dulu. Sebab mereka tahu rasa macam mana sakit kena GGA ni. Yang penting klien boleh recover dengan cara yang betul. Mereka orang ni ECG tu tak payah cakap dah, berkali-kali. Ubat dengan suplemen, dah boleh buka farmasi dekat rumah. Segala jenis coach pemakanan semua dah ikut. Last kali jumpa Alfai, lepas tu praktis MBB tu, baru boleh recover. Sebab tu mereka ni percaya dan nak tolong yang ada masalah ni bersungguh-sungguh. Buat MBB Ambassador ni, dia bukan kerja senang. Kena ada komitmen untuk bantu keluarkan klien tu daripada stage sakit kepada stage sembuh. Hari demi hari, bulan demi bulan, bantu mereka yang ada masalah kesihatan gastrik ke anxiety ni. Kita boleh tengok nah, ini pendapatan bulanan Puan Fat, RM11,000 Malaysia sebulan. Dan ini pendapatan Tuan Khairi, RM3,000 sebulan. Nampak seronok kan? Tapi itu bukan keseronokan sebenar. Keseronokan sebenar adalah bila Puan Fat dan Tuan Khairi ini mampu membentuk komuniti yang peka dengan maklumat kesihatan terkini, supaya mereka ni boleh jaga orang sekeliling pula tau. Dan itu adalah keseronokan sebenar. Kesimpulan dia adalah MBB Ambassador ni bukan kita hanya nak buat duit. Bukan. It's about making a difference. And yes, the rewards are real, tangible and waiting for you. Saya sendiri yang design program MBB Ambassador ni untuk memperkasakan orang awam. Pada masa yang sama, kita memperkasa status kewangan kita. Yang saya percaya dan telah terbukti oleh Puan Fat sendiri mampu menandingi dan lebih pendapatan hakiki kita. Akhir sekali, saya nak tanya, dah bersedia untuk bantu ubah hala tuju kesihatan mereka yang memerlukan produk dan khidmat MBB ni? Pada masa yang sama, ubah masa depan kewangan kita. Kalau ya, selamat datang ke MBB Ambassador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera family MBB. Okey, untuk tuan, okey. Tapi GGA kurangkan. Okey, baik, tak apa. Untuk yang turun berat badan ni jangan risau. Selagi duduk praktis MBB, masa Prima 5 Plus ni dengan formula MBB tu, jangan risau berat badan tu akan. Dia benda ni kita dah buat beribu kali dah. Awal-awal orang risau untuk berat badan. Lepas tu dia berat badan dia akan melekat. Lepas tu berat badan dia akan naik balik sampai satu masa nanti dia risau pasal berat badan dia naik pula. Tak apa, jangan risau, saya explain. Okey. Perlu kita ingat untuk masalah GGA, gastric anxiety ni, sebenarnya dia adalah satu kitaran kronik stres yang menyebabkan tubuh badan kita terperangkap dalam mode simpatik dominan. Tubuh badan kita menghasilkan hormon, menyebabkan tubuh badan kita menghasilkan hormon CRH, corticotropic release hormon yang tinggi, menyebabkan kita punya masalah, berlakunya masalah low cortisol. Benda ni harap semua faham lah. Minta tag live dan share live ni ya. Okay, so kita bincang untuk dia punya chronic inflammation dulu, chronic stress ni dulu. Chronic stress untuk masalah, kalau GGA ni dia tak ada benda lain disebabkan oleh masalah leaky gut, menyebabkan berlakunya masalah mast cell activation syndrome yang kemudiannya dilengkapi dengan masalah histamine intolerance.
Cukup ni 3 ni sahaja, dia akan cukup satu kitaran chronic stress. Chronic stress ni maksud kitaran stres yang berpanjangan dan sampai bila-bila selagi dia tak diselesaikan pada akar umbi dia, iaitu masalah leaky gut tu sendiri. Yang mana benda ini akan menyebabkan, saya kena tengok nota, saya minta maaf sebab yang ni dia saya takut saya explain salah. Okey. Dia punya keradangan ni, keradangan kronik akan menyebabkan kita berlakunya masalah untuk nak repair kita punya muscle tu sendiri, menyebabkan kita susah nak maintain kita punya muscle mass, kita punya berat otot, dan juga susah untuk nak membina semula otot kita yang hilang. Okey, baik. So, proses chronic stress ni juga akan menghasilkan tumor necrotic factor alpha, interleukin 6, yang mana akan menghalang proses penghasilan otot tersebut. Ini semua kena tahu. Yang mana ini akan menyebabkan berlakunya satu kondisi yang digelar sebagai muscle wasting. Thank you Tuan Muhammad Nazim Masri. Thank you very much. Okey. Dan kita tahu stres yang berpanjangan akan menyebabkan tubuh menghasilkan hormon stres. Hormon stres dalam konteks ni adalah CRH. CRH adalah corticotropic release hormone yang mana dihasilkan oleh hypothalamus. Hypothalamus ni terletak di dalam di dalam otak kita ni, dia kecil saja. Okey. Tugas hypothalamus ni adalah untuk menghasilkan CRH, corticotropic release hormone, yang mana akan pergi kepada kita kelenjar pituitary, menghasilkan ACTH ataupun adrenocorticotropic release hormone, yang mana akan pergi kepada kita punya kelenjar adrenal untuk menghasilkan adrenalin dan juga kortisol. Sepanjang kalau kita punya penghasilan kortisol mampu untuk cater dengan kita punya penghasilan CRH, kita takkan ada masalah. Problem berlaku adalah bila penghasilan kortisol tidak mampu untuk cater dengan kita punya penghasilan CRH. Ini baru akan trigger simptom. Yang mana kita tahu bila kita berlakunya kekurangan kortisol, dia akan mengganggu kebolehan tubuh untuk maintain kita punya tenaga dan juga untuk kita recover kita punya muscle tissue. Okey. Saya bagi analogi supaya orang mudah faham. Kortisol adalah umpama petrol dalam kita punya tubuh badan yang untuk membolehkan kita metabolize kita punya glukos kepada tenaga ataupun ATP ni secara proper, secara okey lah, secara tak ada masalah lah. Tetapi jika kita mengalami masalah kekurangan kortisol, ini akan menyebabkan otot kita undernourished, bermaksud kekurangan bekalan gula itu sendiri, menyebabkan kita tak mampu untuk nak workout ataupun buat kerja rutin harian. Seperti contoh, kan orang GGA ni ada masalah bila dia nak angkat benda berat sikit lah. Angkat benda berat sikit, dia angkat saja, letak saja benda tu terus mengah yang amat, rasa macam tak cukup oksigen terus, rasa semput dada, napas. So kalau untuk masalah ni, antara ubat yang kita boleh ambil adalah ubat antihistamin atau juga ambil prednisone. Yang ni boleh bantu prednisone dia boleh bantu. Okey, sebab macam prednisone dia membantu untuk mengurangkan penghasilan CRH, menyebabkan kita rasa selesa sedikit. Okey, baik. So okey, bila kita berlakunya kekurangan kortisol, ini akan menyebabkan berlakunya protein malabsorption, menyebabkan kita tak boleh menggunakan glukos secara proper, menyebabkan tubuh prefer untuk menggunakan urai otot kita sebagai sumber tenaga. Ini dinamakan sebagai proses gluconeogenesis, iaitu penguraian otot kepada asid amino. Daripada asid amino dia bawa ke hati, daripada hati dia tukar pada glukos, lepas tu dia digunakan oleh tubuh badan. Okey. Okey, so kita kalau makan Semeticon pun tak keluar juga angin, kita ambil kita buat macam ni makan Semeticon dah makan dah, kita minum air, lepas tu kita start berjalan. Sambil berjalan kita urut tubuh badan kita yang rasa sakit, keras, kebas, lengah. Sambil berjalan tu insya-Allah dia akan keluar angin, insya-Allah dia akan keluar angin, guarantee. Okey.
Kronik, masalah dengan masalah, masalah dengan histamine intolerance dan juga kita punya digestive issue, kita punya isu penghadaman ni akan menyebabkan kita berlakunya nutrient absorption, kekurangan low nutrient absorption seperti vitamin B12, asid amino, vitamin D, zat besi, yang mana akan menyebabkan yang mana semua ni adalah mineral dan vitamin yang penting untuk bina otot kita kembali nah. So kena ingat, kalau kita ada masalah histamine intolerance, kita ada masalah leaky gut, automatic vitamin yang kita kurang adalah vitamin D, vitamin B dan zat besi. Dan kita boleh tahu benda ni menyebabkan kita tak boleh nak membina otot kita balik nah. Itu problem, antara problem utamanya. So kita tahu dekat sini juga untuk masalah leaky gut ni juga akan menyebabkan protein malabsorption, bermaksud kita akan kekurangan kebolehan untuk menyerap protein. Thank you very much. Okay, pisang, minta maaf, saya cerita dulu, lepas tu saya akan jawab soalan satu persatu nanti nah. Tapi letak je soalan dulu. Saya tengah baca soalan ni sebab tu dia kacau sikit kepala otak saya tu. Okey, baik. Kalau ada masalah ni, kalau kita still keep on ambil ubat, contoh omeprazole, pantoprazole atau vancomycin, ataupun kita ambil H2 blocker seperti ranitidine, Histec, ataupun kita mengamalkan Gaviscon, ubat kapur, ini akan mengganggu masalah penyerapan protein lagi dan akan menyebabkan lagi berlakunya masalah leaky gut tu dalam perut lagi teruk, disebabkan akan mudahnya berlaku pecahan jenis bakteri usus besar pada usus kecil. Yang ini dinamakan sebagai dysbiosis ataupun SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth nah. Okey, baik. So kita cakap juga untuk masalah ni, kita tahu dia akan berlakunya masalah anxiety, kelusuan, dan juga kita tak boleh buat kerja secara tak boleh buat kerja berat dan senang kata hilang kederat lah. Dia bukan sekat kata hilang kebolehan untuk kerja berat, nak jumpa orang pun tak boleh. Nak jumpa orang pun rasa takut, tak ketahuan kan. Jadi sasau lah senang kata. Okey, baik. So kita tahu hormonal imbalance juga diakibatkan oleh masalah usus, juga akan menyebabkan berlakunya masalah low testosterone. Kita tahu untuk orang yang masalah JJA ni, terutama lelaki, dia akan kata mengalami masalah masalah dengan hubungan rumah tangga ni, hubungan kelamin. Dan kalau perempuan pun sama juga, akan maklumkan benda yang sama juga, tak bernafsu. Lelaki pun akan maklumkan benda yang sama juga, tak bernafsu. Okey. Disebabkan oleh kekurangan hormon testosteron yang akan menyebabkan berlakunya menyebabkan gangguan terutama kepada lelaki, masalah kita nak repair kita punya muscle, dan akan menyebabkan otot kita mudah injured disebabkan oleh masalah muscle hypertrophy. Hypertrophy ini bermaksud otot kita jadi tense, jadi tegang. Yang ni problem. Ini problem nah. Okey. Okay, so kita kata kekurangan hormon testosteron. Lepas tu kita akan kekurangan seperti saya maklumkan tadi, vitamin D, vitamin B complex dan essential amino acid. Ni perkara biasa. Kita tak boleh nak bina otot, menyebabkan muscle kita jadi tegang. Sebab tu kalau untuk orang JJA ni, saya selalu pesan, kalau walaupun baru rasa badan dah recover, jangan buat aktiviti yang lasak. Contohnya main badminton, lompat sana sini. Kalau dia ingka lebih tu, ingka ni bahasa Perak, kalau dia seronok lebih tu, selagi dia lompat sana sini perap, dia boleh berlakunya injured dekat dia punya masa, menyebabkan lagi teruk, lagi delay dia punya recovery pada masalah JJA ni. So kalau nak workout ni, pastikan kita bina kita punya masa secara perlahan-lahan, dan pastikan kita buat stretching untuk bina balik kita punya muscle flexibility supaya kita tak mudah injured. Ni perkara yang penting kita praktis. Tak apa, letak dulu soalan, nanti saya akan jawab untuk Nurul sikit. Jangan risau, saya akan jawab. Lepas ni saya akan jawab satu-satu. Letak je soalan dulu, nanti saya akan jawab. Okey. Ni tak ada apa. Okey. So kita akan sembang berkenaan dengan masalah
apa sebenarnya berat yang hilang ni? Berat otot ke berat lemak? Untuk masalah GGA ni, kita kena tahu. Ingat benda ni dalam kepala otak, bakar dalam kepala otak. Kalau kita ada masalah dengan kronik sakit metabolic stress ataupun apa-apa saja stres ni tubuh badan tak akan boleh menggunakan lemak. Semudah macam tu saja. Dia akan prefer untuk penguraian berat otot kepada lemak. Ingat tu prefer penguraian berat otot kepada glukos. Silap. Penguraian berat otot kepada glukos. Itu dia prefer. Dia tak akan guna lemak. Kalau kita sakit, tubuh badan automatic inhibit, menghalang penggunaan lemak sebagai sumber tenaga. Walaupun kita puasa macam mana sekalipun, walaupun kita praktis keto diet sekalipun, dia takkan, kita impossible untuk masuk ketosis. Sebab pathway untuk ketosis telah diblok. Bila kita ada masalah dengan high CRH, low cortisol, automatic ketosis inhibit, bermaksud kita tak boleh menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Puasalah macam mana sekalipun, nak puasa sampai seminggu pun, dia takkan masuk proses ketosis. Itu kena ingat. Apa yang akan kita hilang? Kita akan hilang berat otot. Macam mana benda ni berlaku? Saya explain. Untuk nota mengenai hal ini, saya ada letak dekat mbbshop.com.my. Pergi dekat kawasan MBB ebook, download semua buku kat situ, percuma sahaja Dan untuk yang mana ikut saya pada grup WhatsApp, semua nota saya dah sediakan dalam bentuk PDF. Boleh download terus. Download sahaja. Benda ni orang jual sikit yang mahal, saya bagi free je. Okay. So muscle loss. Okay, muscle loss is more pronounced. Pronounced ni maksud lebih kelihatan jika kita ada masalah dengan chronic stress yang menyebabkan high CRH dan low cortisol. So saya explain. Okay, elevated peningkatan kita punya inflammatory marker seperti kita punya C-reactive protein kita boleh tengok. Lepas tu kita low dengan vitamin D kita boleh tengok. Benda ni akan menyebabkan kita punya kebolehan untuk menghasilkan protein tu terganggu. Okey, dan accelerate, mempercepatkan muscle breakdown, iaitu dipanggil sebagai catabolism. Okey, so kalau nak tengok benda ni secara detail atau nak tengok marker-marker ni secara detail dan juga explanation dia, boleh pergi ke MBB Diet Center. Kita boleh buat test berkenaan untuk hal ni dan kita boleh dapat jawapan tepat apa berat kita sebenarnya hilang. Sebab saya tahu untuk orang yang ada masalah ni, dia selalu tengok badan dia kuih kering. Lepas tu dia kata, aku ni ada kanser ke? Aku ni ada masalah apa sebenarnya? Sebab bila pergi jumpa doktor tengok buat blood test, kata, semua ni okey saja ni, sihat, tak ada masalah. Apa hang ni buat teruk saja ni. So aku hantar hang pergi psikiatris lah. Kita pergi psikiatris, dapat ubat, makan, tak ada apa pun kan. Dan benda ni, dia walaupun doktor tu kata tak ada apa, tapi kita tahu ada benda yang problem dengan diri sendiri. Okay, so dekat MBB Diet Center kita boleh pergi dan kita boleh check benda ni. Kita punya kita punya inflammatory marker yang tepat, yang mengatakan kita sebenarnya tiada masalah kanser, kita tiada masalah jantung, cuma kita ada masalah high CRH, low cortisol saja. Dan kita dari situ kita boleh pergi next step forward. Apa benda yang kita nak buat selesaikan masalah ni? Okay, so untuk masalah high CRH dan low cortisol ni, dia akan menyebabkan kita punya kebolehan untuk menggunakan glukos sebagai tenaga tu menjadi rendah, menyebabkan tubuh badan kita prefer untuk nak menggunakan otot sebagai sumber tenaga, muscle tissue. Thank you very much Syari Mohsin, thank you very much. Okay, kita tahu juga akibat masalah GGA ni, kita ada masalah anxiety, kita ada masalah high CRH, kita nak buat apa pun tak boleh. Ini menyebabkan kita reduce kita punya kebolehan. Reduce ni maksud apa? Kurang minat, takut nak workout.
Sebab kita tak tahu macam mana kita nak workout. Kita jalan saja sikit pun dah bengah. Ni apatah lagi nak pergi jogging. Benda mustahil kita nak buat. Sebab tu kita duduk kat sini, kita belajar macam mana kita nak buat jogging sekali. Nak jogging balik nah. Okey. Poor protein absorption. Kita tahu kita kehilang kebolehan untuk nak menyerap protein dengan proper, menyebabkan kita susah nak bina masa balik ya. Itu saja. Okey. High CRH juga, dan yang ini kita bincang mengapa masalah GGA ni menyebabkan kita menyimpan berat lemak tetapi kita hilang berat tubuh badan. Terima kasih Softcat, terima kasih isteriku yang tersayang, terima kasih banyak. So high CRH level ni, okey, dia akan menyebabkan tubuh badan menyimpan lemak lebih. Dia menjadi fat retention. Okey, terutama di kawasan perut. Sebab tu kita boleh tengok untuk orang GGA ni, tangan dia kecil, paha dia kecil, pungkok dia kecil kan, tetapi perut dia boroi lagi, perut dia banyak lemak lagi. Wah. Lepas tu kita tengok kawasan ni, dia tak firm dah, dia jadi sangat-sangat flabby. Boleh rasa macam dia, sangat-sangat flabby. Okey, yang ini disebabkan dia hilang berat otot. Itu saja, hilang berat otot, tapi dia ada simpan berat lemak. Berat lemak tak hilang. Berat lemak tu dia ada. Berat lemak ni dia hilang, tapi dia sikit. Sehari kita sembang berkenaan ratio pula, nisbah. Berapa banyak berat otot hilang, berapa banyak berat lemak hilang bila kita ada masalah GGA ni nah. Okey. So, untuk masalah bila kita berlakunya, okey, ini kita ingat bila nisbah berat lemak melebihi daripada berat otot yang sepatutnya kita ada. Nisbah, kita sembang nisbah tak, bukan kita kira dalam jumlah, kita kira dalam nisbah. Okey, bila nisbah berat lemak melebihi daripada berat otot yang sepatutnya, tubuh badan automatik akan start, kita punya sel start resist insulin. Okey, so benda ni akan menyebabkan tubuh badan lebih lagi menyimpan lemak, menyebabkan sampai satu masa sahaja menyebabkan sampai satu masa sahaja tubuh badan akan lagi tinggi dengan hormon CRH, menyebabkan walaupun kita praktis kalori defisit. Kalori defisit ni, yang ni akan menjawab kenapa untuk orang yang ada masalah GGA ni, walaupun dia praktis kalori defisit ataupun dia makan lebih lagi, berat badan dia still akan turun. Sebab tubuh badan waktu ni dia prefer untuk gunakan otot sebagai sumber tenaga. Dia tak guna langsung lemak. Dia guna pun sikit saja, dia akan banyak masa dia akan gunakan otot sahaja sebagai sumber tenaga. Nah, so benda ni kita kena ingat. Okey. So kalau kita kata, kalau macam kita ambil 100%, kalau kita ada masalah GGA, waktu kita kurang berat badan tu, hilang berat badan, kita akan hilang 80% berat otot, 20% sahaja dalam berat. Contoh macam kita hilang 20 kilo Okey, 20 kilo. 80%, 16 kilo kita akan hilang berat otot, hanya 4 kilo itu sahaja berat lemak. Itu sahaja 16 kilo berat otot, 4 kilo berat lemak. Okey, dan konteks otot ni juga kita akan tahu yang dalam, let's say dalam 100% berat otot tu, kita akan hilang dalam dia adalah lebih kurang 60% ni adalah kita punya simpanan glycogen. Simpanan glycogen ni bermaksud kita punya berat simpanan gula pada otot. So itu cerita dia. Okey. So macam mana kita nak address problem ni? Okey, ini orang nak tahu ni. Okey, Sat, sebelum tu saya tengok soalan dulu. Banyak sangat soalan saya tak jawab ni. Sat Sat, tunggu download. Saya tunggu download dekat ni. Okey, kalau boleh share live ni, share banyak-banyak sebab orang nak tahu bab ni.
Orang duk risau lah, berat apa aku hilang, aku ni kanser ke? Kanser ke? Kanser lah, jalan 24 jam. Tapi bila buat test untuk kanser maka, tumor maka, tak ada apa pun. Sebab tak ada apa tu lagi pening kepala. Sebab kalau let's say dapat tahu kanser, ada kanser, oh lega, okey kanser, sekarang ni apa kita perlu buat. Tapi masalah dia tak tahu, tak jumpa benda dia. So kalau nak tahu apa yang nak selesai benda ni, minta datang kepada MBB Diet Center, buat appointment dengan Dietech, datanglah. Okey. Saya okey tuan, untuk tuan Sri, saya turun berat badan. Jangan risau. Macam saya maklumkan, apa yang hilang berat badan tu adalah berat otot dan juga simpanan glycogen pada kita punya otot tu sendiri. Perkara pertama, kita akan hilang glycogen. Glycogen ni kita guna first stage bila kita macam kita workout lebih kan. First, dia akan guna kita punya simpanan glycogen dulu. Okey. MBB Diet Center kat mana? Dekat Soho Suite KLCC. Okey. Google saja MBB Diet Center, dia akan keluar dia punya alamat nanti nah. Okey. First, kita akan hilang kita punya simpanan glycogen. Glycogen ni maksud simpanan gula pada kita punya otot. 1 gram glycogen diikat dengan 4 gram air. Ingat lah, 1 gram glycogen diikat dengan 4 gram air. So, bila kita habis saja burn 1 gram glycogen, automatik kita akan hilang 4 gram air. So, kita boleh tengok lah badan tu seolah dengan cepat waktu awal tu. Sebab kita kehilangan berat ni. Air sekali kita akan hilang sekali waktu dalam proses ni. Okay. So kita tengok sekali soalan. Makan macam biasa tapi berat badan turun. Ini satu perkara biasa. Jangan risau. Okey. Gastrik pun boleh batuk malam-malam macam ke? Okey, kalau gastrik batuk tu malam-malam, maksud dia berlaku reflux. Berlaku acid reflux ataupun silent reflux. So malam tu sebelum tidur minta lah minum air dulu, lepas tu urut mak tu bagi sendawa sampai nafas rasa lawah. Lepas tu apa, nafas rasa lawah, lepas tu bagi dia tidur. InsyaAllah dia tak rasa lah nak batuk-batuk tu. Okey. Ini saya jawab dah tadi. Pisang ni mudah saja nak makan. Ambil saja potong kecil-kecil dalam 2, 3, 4, 5 slice tu, selit dengan nasi. Dia okey saja makan macam tu, tak ada masalah. Cuma jangan makan waktu perut kosong. Lagi dia sasau. Okey, kalau lepas jogging saya jadi pening-pening macam pusing dunia. Ni perkara biasa sangat. So, kalau untuk yang baru recover pada masalah GGA ni, yang KL ikut formula MBB, sekarang ni dia masuk abang FPD, ambil Rail B, lepas tu dia start workout, start jogging, lepas tu dia setiap kali dia workout sikit, lebih sikit, dia akan trigger pening. Bawa smartwatch. Kalau balas nak trigger pening ni, bawa smartwatch. Kita praktis bawa MAF, maximum aerobic function dia. Formula dia mudah. Ambil 180, tolak kita punya umur. Mudah saja macam tu. Contoh macam saya 180, tolak saya 40 dah aku tahun ni kan. Allah, tua dah aku. So maaf saya 140 sahaja. So selagi saya workout di bawah 140, mustahil untuk saya pening. Sebab dia tak trigger untuk kita masuk kita punya fasa performance lagi. Dia tak masuk zone 3 lagi. Dia tak masuk zone 3 lagi. Dia ada workout ni, ada zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. So kalau kita praktis dalam MAF, maksud kita masih praktis di bawah MAF, maksud kita masih zone 2. So kalau masuk zone 3 ni, baru kita paksa badan kita sikit. So bila kita start paksa badan kita, dia start akan hasilkan adrenalin dan kortisol. Kalau kita kurang penghasilan kortisol, tubuh akan dependent dengan adrenalin. Adrenalin akan trigger lagi kita punya penghasilan hormon CRH, yang mana akan menyebabkan, dia akan trigger kita punya mast cell, menyebabkan kita rasa ketak dada ataupun pening sekali. Itu jawapan dia. So, kalau rasa teruk sangat ketak dada, ambil prednisolone. Kalau rasa tak teruk sangat ketak dada, ambil cetirizine. 2 benda tu sahaja. Praktis benda tu. Tapi untuk pengambilan prednisolone tu, saya tak suggest untuk diambil berulang kali lah. Kalau untuk cetirizine tu boleh. Tapi kalau macam ketak dada sangat, macam nak mati ya, dan sakit semua, panik semua, ambil prednisolone dulu. Kalau teruk sangat lah. Okay.
Okey, sekarang saya ada darah tinggi ke, gastro anxiety, stress, masalah usus dan hormon. Sekarang dah buntu, nak buat apa? Jangan buntu, benda simple saja. Apa kata amal saja dulu untuk Hafai Plus dan praktis MBB. Dalam ni ada saja Dieteng dekat sini, nanti Dieteng PM lah tu. Kalau berminat nak beli, nanti Dieteng PM. Lepas tu kita start untuk MBB ni. Kalau untuk nak dapat detail lagi, detail ujian, apa sebenarnya problem masalah yang kita berlaku dan cara yang sepatutnya kita buat untuk selesaikan masalah ni, dan ada orang jaga kita 24 jam, kira macam orang membela kita lah, senang kata macam tu lah. Pergi saja MBB Diet Center, kita buat test yang sepatutnya nah. Okey, baik tuan, apakah makanan yang membuat kolesterol tinggi? Untuk berkenaan hal kolesterol ni, kita tak ada kolesterol tinggi ni kita kerana triglyceride saja. Kita tak ambil total kolesterol. Kalau ada doktor masih menggunakan untuk total kolesterol tu, bermaksud boleh cari doktor lain. Carilah doktor lain. Bab kolesterol ni saya rasa saya dah buat 2-3 ebook dah untuk jelaskan bab ni. Kita kira untuk triglyceride. Kalau high triglyceride bermaksud sama ada kita ada masalah dengan kita punya liver ataupun ada masalah dengan kita punya buah pinggang. Kalau tak ada masalah buah pinggang ataupun dengan masalah liver, bermaksud kita makan banyak tepung, kita ambil minyak sayur banyak, kita makan susu. 3 benda ni. So, 3 benda ni juga akan menyebabkan inflammation pada kita punya hati dan juga buah pinggang. So, berhentilah makan 3 menatang, 4 menatang ni Berhentilah makan 4 menatang ni. 3 menatang tu. Okey. Berat maintain je tak tahu celah mana. Okey, tapi bila check berat maintain je tak tahu celah mana yang kurus. Celah mana yang kurus ni kemungkinan kita nampak pipi kita start cengkung sikit. Itu perkara biasa lah. Tak ada apa pun. Janganlah risau. Jangan risau. Okey, berat saya tak naik tak turun, tapi saya sekarang tak ada, tak boleh bernafas, menggeletar satu badan, melayang kepala. Tengok praktis saja MBB tu. Amal je Hafai ni praktis MBB tu. Saya tak bagi tahu dah untuk cara-cara lain. Follow saja benda tu. Follow saja. Okey. Berat badan naik balik, dah perut buncit pula dah. Berat badan naik balik dan perut buncit. Praktis saja MBB. Saya untuk STZME ni saya akan bagi cara makan yang sepatutnya buat untuk nak dapat badan elok balik nah. Tunggu. Okey. Kalau yang dah download untuk nota ebook tu yang dekat mbbshop.com.my, pergi saja download. Tak payah tunggu, pergi saja download. Senang, kita boleh ikut sekali. Kalau nak mengaji, kena bawa kitab, baru kita boleh senang faham lah. Baru kita boleh senang faham. Okey. Dah dapat lemak banyak kat perut, tempat lain sikit je, tak apa, tak ada masalah. Okey, dah sihat semua, normal balik. Macam mana nak tahu bandit nafas yang bahaya orang yang biasa tu? Tengok semeter dia okey saja, tak ada masalah. Cuma kita rasa tak boleh kurang kebolehan nak tarik nafas. Ya, itu je. So, ingatlah, dia ada 2 ubat kat sini. Sama ada kita ambil steroid ataupun kita ambil ubat antihistamin. Pilih salah satu. Kalau steroid ni prednisolone tu kita ambil. Kalau rasa macam teruk sangat, ambil pilih lah. Lepas tu ambil sekali combine sekali antihistamin, cetirizine. Kalau ambil cetirizine lah cepat sikit. Kalau rasa macam boleh gagal, steady saja, ambil cetirizine. Kalau tak mahu mengantuk, ambil levocetirizine. Beg kuning tak ada ke? Malas nak bawa beg kuning. Sehari dia keluar segala benda notification. Sebab saya malas nak pegang barang macam tu. Saya lagi pun saya nak cerita saja ini. Saya letak beg kuning ni, saya keluar naik notification, kata macam-macam. So malas Terima kasih isteri yang tersayang, hantar ros. Okey. So kita tengok untuk apa, kita tengok yang seterusnya berkenaan dengan diet pula. Berkenaan dengan diet. Saya tak cerita MBB saya orang meluat dengar. So cerita apa makanan macam mana yang kita nak kena ambil. Okey. Allah, Hafai dah ambil. Mai saja office ambil. Saya ada kat sini. Okey. Ni in term of glycogen loss. Thank you very much, Benny Wong. Okey.
Untuk glycogen loss, saya dah cerita dah, kehilangan berat simpanan gula pada otot. Ini akan menyebabkan kita lagi laju penguraian berat otot. Kita akan nampak lagi macam badan lagi gelebeh lah, lagi tak elok lah, no? Okay. So kita tengok untuk pemakanan ni jumlah protein kita kena ambil. Office di KLCC dah siap dah, boleh pi. Semua perabot lengkap lah. Kalau hari tu segan sikit nak bawa orang kan, tapi sekarang ni meja semua dah ada kan, TikTok lah. Okay. So untuk makanan, kita kena prioritize untuk pengambilan protein. Tetapi protein tu, berapa banyak protein kita nak ambil untuk nak kita bina balik otak kita ni. Okay, so saya bagi ya. Kalau tengok dalam buku MBB e-book tu, saya dah ada buat. Okay, mana dia protein, jumlah protein. Saya tengok ni. Okay, protein contoh macam untuk mengekalkan ni, ingat untuk mengekalkan, kalau ada masalah GGA ni, untuk mengekalkan berat otot kita supaya tak hilang kan, kita ambil sekurang-kurangnya 1.6 ke 2.2 gram per kg untuk kita punya berat badan. Sebagai contoh, kalau macam untuk orang 72 kilogram, okey, dia tak mau hilang berat badan. Okey, dia tak mau hilang berat badan. Dia nak kekalkan jumlah otot dia. So kita ambil, dia perlu ambil sekurang-kurangnya 115 gram ke 158 gram sehari. Tapi kena ingatlah, dia bukan bermaksud, kalau kita sembang bab protein ni, kita bukan bermaksud kita kata 100 gram daging bersamaan dengan 100 gram protein. Itu salah besar tu. Okey. Untuk macam contoh, kalau nak dapat untuk 100 gram daging, ke mana? Okey. Contoh untuk 100 gram protein, 100 gram daging bersamaan dengan 25 gram protein sahaja. Ingatlah, 100 gram daging bersamaan dengan 25 gram protein sahaja. Okey. So, kalau untuk orang yang berat dia dalam berat dia dalam 72 kilo, kalau dia nak kekalkan berat badan dia tu, nak kekalkan dia punya jumlah otot dia tu, dia kena makan sekurang-kurangnya 400 ke 500 gram daging sehari. No? Kalau dia nak mengekalkan berat otot dia tu. Tapi kalau contoh macam kalau dia buat diet ni, dia boleh tengok badan dia makin berotot. Badan dia makin berotot. Dia akan, kalau dia boleh maintain lah, macam 400 gram kan daging kot sehari ni, dekat setengah kilo kot dia makan. Kalau dia boleh buat diet macam tu, dia akan boleh tengok perut dia dekat sini memang habis nipis lah, tapi dia boleh tengok dia punya muscle tangan dia ni semua memang elok lah badan dia, kalau dia boleh buat maintain macam tu lah. Kena ingat, kalau untuk nak maintain saja kita punya muscle ataupun nak ada sikit penambahbaikan berat 1 kilo, dia kena ambil sekurangnya 1.5 gram kepada 2.2 gram untuk mengekalkan berat otot. Untuk mengekalkan berat otot tu, untuk orang GGA ni. So kita tengok lagi, kalau untuk carbohydrates, dia kurang-kurangnya kena makan 3 ke 5 grams per kg. Contoh, untuk 72 kilo, kalau untuk nak maintain dia punya berat lemak dia tu, dia tak mahu hilang langsung, dia makanlah 216 ke 360 gram sehari. Tapi kalau dia nak kurangkan berat lemak, dia boleh reduce lah. Dan saya kata reduce sajalah. Karbohidrat ni kita boleh reduce. So dekat pinggan dia tu lebih kurang, kalau untuk orang GGA awal-awal ni, kalau malas nak kira, buat saja 50 nasi 50 lauk, maintain saja macam tu, tak payah dah pening. Tak payah dah pening, buat maintain macam tu saja. Kalau berkenaan fats, tak payah pening pun, sebab kalau fats, kalau kita ambil daging merah pun dah cukup dah sekali dengan fats dia, tak perlu pening pun buat ni.
So untuk detail lagi, ada dalam e-book tu saya senaraikan makanan jumlah apa protein yang perlu kita ambil, ikan ke apa semua makanlah no. Dan calculation untuk pengiraan pengambilan protein pun ada dekat situ. Senang kita. Tak, seorang ada buah pinggang boleh, tak ada masalah ha. Orang ada masalah buah pinggang ni kecuali dia punya EGFR tu drop ke 1 digit, 2 digit, sikit bawah belah-belah digit saja yang kita kata kurang sikit makan protein itu saja. Itu pun tak ada efek sebenarnya. Itu pun tak ada. Dia kalau tengok untuk research jurnal terbaru, saya tak letak lagi buat buah pinggang ni. Nanti insya-Allah kita akan buat topik buah pinggang ni. Saya akan letak untuk research journals yang terbaru mengenai pengambilan protein dan juga kita punya buah pinggang. Dia dapati orang yang mengalami masalah CKD ni memerlukan jumlah lebih banyak protein daripada orang yang sihat. Nanti saya bagi tu. So orang tak boleh petikai dah apa kita cakap. Okay. So apa training yang perlu kita buat untuk nak naikkan berat otot ni? Training yang paling bagus sekali adalah kita start dengan body weight. Berkenaan dengan body weight ni, dekat ni semua saya cerita dekat MBB e-book tu, saya letak semua lah. Dekat MBB e-book berkenaan pengambilan protein ni, saya ada letak bahagian workout tu, saya link terus kepada e-book untuk tips MBB beginner untuk mula workout. Dekat situ saya explain lagi detail. Okay. Saya kena ambil telur rebus. Boleh kata setiap hari okey tak tuan? Dia tak apa pun kalau untuk nak makan telur rebus ini. Tapi telur rebus ini kita ingat lah. Okey, ini berkenaan telur. Telur ni kalau telur grade, kita ingat dia punya mak ayam dia tu makan dedak ada antibiotik. Sebab mereka ni hidup dalam kawasan yang sempit-sempit. Bila hidup dalam kawasan sempit, banyaklah kuman-kuman ataupun bakteria. So mereka ni kena sentiasa makan pellet antibiotik tu supaya tak bagi mati kena jangkitan kuman. So bila si mak ni duk makan, ibu ayam ni duk makan pellet antibiotik ni, dia akan ada stress amount antibiotik ni dalam telur tu sendiri. Sebab tu telur ni orang makan boleh trigger allergic reaction. Orang kata telur makan jadi masalah kulit lah, masalah eczema lah, masalah hapa segala bala lah berkenaan dia jadi allergic, jadi asma makan telur. Sebab makan telur antibiotik. Itu je cerita dia. Bukan sebab makan telur tu. Kalau boleh pilih telur yang kampung, telan lah 1 lori, takkan ada apa masalah. Tapi kalau makan telur grade ni, especially untuk orang ada GGE, dia tahu pandai elok. Itulah cerita dia. Tuan, makan nasi kandang. Cik Lan handsome Cik Lan. Dia kena kena relief coffee ni, baru dia jadi sihat lagi. Ni kawan saya ni buka kedai kopi dekat Putrajaya. Kalau nak orang-orang Putrajaya nak minum kopi sedap, really by Husda ni. Arkitek ni. Okay. Kalau cardio terlebih boleh buat masa wasting tak bos? Ya, memang boleh. Kalau kita praktis untuk cardio dan kita tak praktis untuk build muscle, dia akan jadi masalah masa wasting. Sebab tu kalau kita tengok untuk orang yang marathon runner kan, kita tengok marathon runner, dia akan lost, but dia body dia lean, body dia kecil saja. Tapi kalau untuk nak berlari juga, nak bina otot, buat sprinting. Sprinting ni sprinting ni dia sama juga macam kita angkat berat lah, sebab dia high intensity punya workout. So sprinting boleh buat, tapi untuk orang GGA baru recover buat sprinting takut mati lagi kan. Bukan takut mati, takut jadi sasau. So kita prefer untuk orang GGA ni buat untuk workout yang pakai body weight sahaja dulu. Buat push up. Kalau push up biasa tak boleh buat push up tahan dengan lutut kat lantai. Kalau push up tahan dengan lutut tak boleh buat push up tolak dinding. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dia jangan paksa. Okey. Kalau nak buat yang dumbbell tolak ke atas tu kan, kata tak boleh buat, tak apa, tak ada masalah. Buat saja kosong saja dulu, buat dulu. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Okey. Buat 3 set. Ulang lagi 3 kali. Tengok badan lepas tu rasa macam mana. Kalau tak ada masalah, baru kita ambil lah start botol-botol kecil macam ni kan. Letak air kan. Pegang 2 tangan. Tolak 1, 2. Pelan-pelan. Dia kalau push saja badan, kita belasah badan lebih sikit daripada kita punya kemampuan, garanti sasau. Wajib. Sebab dia akan jadi stres, akan trigger kita yang CRH. Kalau kita ada masalah dengan penghasilan kortisol, automatik CRH kita akan sentiasa tinggi. Dia akan trigger anxiety, dia akan trigger simptom, dia akan jadi ketak dada, dia akan jadi kembung. Tiba tak pasal-pasal ni, dia berangkat berat. Contoh kan, dia nak angkat berat macam ni, dia kata, oh aku malahan tunggu lama sangat kan, aku nak jadi sihat cepat ni. Dia ambil berat tau, berat 1, 2. Habis saja dia buat, tak sampai habis, dia letak saja, terus automatik pun kembung. Jadi sendawa, tak tentu pasal. No? So, be careful bab ni, be careful. Pelan-pelan, kayuh. Okay. Pendek nafas tu nak mati. Dia tak mati. Cuma, orang GGA ni, kalau dia apa-apa, dia bukan setakat ni, dia kena sikit elektrik kat sini pun dia cukup dah trigger dia pergi jadi panik. Panik dah. Aku ada masalah jantung ke ni? Pup, dia lagi trigger sikit lagi. Lari terus pergi hospital. Kan buang masa. Kita kerja pun tak boleh. Bos pun kata kita ni yang kerja mengulak, ponting. Macam-macam. Bagi bini pun kata apa, hang kerja ponting, kerja tak erti nak kerja elok. Macam-macam cerita ya. So janganlah tak maulah macam tu. Jangan push, relax sahaja. Okey. So kita tengok soalan lagi. Kena buat weight coat mana pun, malas macam mana pun sila buat aku. Betul King Kong untuk King Kong hijau cakap untuk dietary fat maklumkan betul. Kok mana sekalipun saya faham orang segan nak buat untuk weightlifting ni sebab dia bukan budaya orang Melayu. Saya faham. Untuk nampak orang Melayu ni pergi gym ataupun pagi-pagi berjalan, berlari, jogging, dia ada satu occurrence yang rare. Terutama dekat taman-taman ni. Kalau nampak orang Melayu ni jogging, kita boleh kata hari tu boleh tikam nombor. Bermaksud dia sangat rare. Sebab dia bukan budaya kita. Budaya kita umur sampai 50, aku pencen tunggu mati ya. Pergi balik surah pagi, pergi kena kopi apa semua, balik. Lepas tu malam pergi balik kena kopi balik. Memang mati awal lah macam tu. So, kita kena membudayakan workout ni sebagai kita punya aktiviti harian. Awal-awal memang buat susah. Tapi bila kita dah start dapat momentum dia tu, kita dah start seronok, kita dah start ketagih. Kalau tak pi workout, kita akan rasa macam orang tak berguna itu. So, start saja. Pakai kasut, keluar rumah, buat. Jangan bagi alasan. Orang kata, susah nak buat ni, tak ada masa lah, nak kena hantar anak lah, apa semua, segala benda mak nenek ya. Mengarut semua tu. Kalau benda tu kita nak buat, kita akan cari masa. Kok mana pun kita akan cari masa. So, buatlah no. Itu je cakap. Buat je. Penjen tunggu matilah macam tu. Memang betul. Buat saja. Buat. Jangan duk tunda. Tak apalah hari ni kasut tak ada lagi ni. Apa kucing. Nak kena hantar anak, nak kena tu apa semua. Sampai kiamat lah macam tu. Sampai kiamat. Alasan kerja masuk 7 pagi, lalas sedang dalam bangunan tadika. Jadi sebab kita buat. Lepas tu dia start ketagih. Bila ketagih tu dia start tengok YouTube. Macam mana nak buat lagi yang paling elok. Macam mana nak buat lagi. Lepas tu dia start tengok diet. Badan ku elok dah ni. Apa diet lah, macam mana diet yang okey lah. Nak buat muscle ni apa semua. Dia start tengok semua benda tu. Okay, brisk walk, jogging okay. Brisk walk dia tak consider sebagai jogging, tapi untuk permulaan, untuk orang ada masalah GGA ni, kita consider okay.
kita consider okey. Sebab untuk orang JJA ada juga yang nak jalan 50 meter pun tak larat. Jalan 50 meter saja otak dah start laju, dah rasa macam nak mati semua. Ada. So dia kita buat pelan-pelan. Bila 50 meter kita dah boleh buat, 100 meter kita boleh. Tak ikat. Saya Tuan Joe kata, Tuan Joe X, kalau ada dalam ni Tuan Joe ni apa cerita lah no. Tuan Joe dengan saya, dia start awal-awal, kalau tak salah saya, dia kot yang merangkak pusing rumah saja kot. Awal-awal kena merangkak saja dulu. Tapi semangat dia ada, dia nak buat. So bila dia dah buat apa semua, dah berjalan apa semua, dah merangkak, badan dia kuat-kuat, dia start berjalan pusing rumah. Lepas berjalan pusing rumah tu, dia berjalan start keluar rumah, berjalan pusing taman. Bila start boleh jalan pusing taman, dia start berlari slow. Lepas tu start jogging apa semua. Lepas tu lah start buat weightlifting balik. Macam tu cara dia. Jangan buat jadi alasan. Kalau nak bagi alasan semua benda kita boleh buat. Kalau tak mau buat, kalau tidak, 1001 benda macam-macam pula alasan. Exercise boleh mengurangkan GERD. Memang exercise dengan build kita punya masa, dia akan mengurangkan GERD ni. GERD ni kita kena faham, dia disebabkan oleh kita ada masalah dengan penghasilan high corticotropic release hormone dan juga masalah low cortisol yang menyebabkan masalah GERD. Kalau GERD ni, kalau kita nak kata isolate dia daripada semua benda lain, GERD ni maksud dia gastroesophageal reflux disease. Dia kata disebabkan oleh kita punya kelonggaran asid. Terima kasih Cik Melati. Dia kata diakibatkan oleh kelonggaran kita punya otot lower esophageal sphincter ni, menyebabkan acid reflux tu boleh main. Tapi persoalan yang perlu kita jawab, kenapa LES kita longgar? Kalau boleh jawab ni, dia boleh jawab semua soalan lah. Untuk menyebabkan LES kita longgar, kita kena kekurangan masalah bekalan darah dan bekalan saraf pada kita punya sistem digestion. So apa yang boleh buat benda tu berlaku? Kita kena terperangkap dalam mode sympathetic dominant. Mode lawan tak lari. Macam mana kita nak bagi terperangkap dalam mode sympathetic dominant ni? Kita kena ada masalah chronic stress. So apa chronic stress dia? Masalah leaky gut menyebabkan kita berlakunya high CRH, menyebabkan berlakunya masalah GERD tu sendiri. So bila kita workout, kita bina balik kita punya otot, kita stablekan balik kita punya nisbah otot kepada kita punya lemak, automatik dia kurangkan inflammation, mengurangkan beban kepada kita punya organ dalaman kita boleh menghasilkan satu enzim dinamakan sebagai histamine and methyltransferase, yang mana akan digunakan untuk mengurangkan lebih lagi histamin yang terhasil, dan ini secara automatik akan mengurangkan stres dan mengurangkan masalah GERD untuk Tuan Amir Hakim. Benda ni dia macam tu. Dia saling berkait satu sama lain. Tapi kalau kita dapat selesai ni, tackle saja problem awal dia, benda ni soft lah. Benda tu soft. So jangan risau. So saya tengok dekat sini yang mana klien saya yang kata total remission daripada masalah GGA ni, yang mana bina otot. Sebab tu saya kata waktu start Happy D Pro dengan Real B tu, jangan buang masa. Start bina otot. Jadikan dia sebagai tabiat. Okey, kita tengok. Syok pula 5 km. Orang kata Mak Jeng, jangan stres. Saya tolak anak sejak keluar pro, bawa semua anak lari asal keluar peluh. Betul. Tu dah isteri saya yang tersayang tu. Gifter nombor 2. Apa gifter nombor 2 tak jadi nombor 1 ni? Saya mula berlatih je, alasan tu sebab nak cover sikap. Tengok macam King Kong hijau Tuan Farhan. Kalau boleh tengok dia punya TikTok tu, daripada berat 140 kilo tekan tamprin pun tak lepas. Minta maaf saya cerita sikit. Dah sampai 74, dah handsome sangat dah pun. Dia Tuan Farhan juga dia buat untuk live TikTok macam mana dia kurangkan berat badan. So bagi mana yang ada masalah nak kurang berat badan, yang mana duk plateau lah apa semua segala bala, boleh pi tengok King Kong hijau punya live.
Start ni jalan-jalan dulu. Okay. Saya ikut detik. Okay. Teruk masa dulu. Ni Puan Eka ikut detik Puan Azwan. Alhamdulillah. So alasan kerja masuk pagi, kena bebel, susah boleh mengurangkan gerd. Kita dah jawab dah tadi. Okay. Untuk Cik Rozan, saya ada masalah telinga. Berdesing je, lepas tu makan banyak tak dapat, jadi mudah kenyang. Memang sebab tengah bloated. So untuk Cik Rozan ni, saya ada buat apa kaitan GGA dan juga masalah telinga berdesing dan juga vertigo ni. Ada ebook saya buat, saya explain detail macam mana masalah GGA ni menyebabkan berlakunya pertambahan cecair dekat kita punya kawasan dalam telinga ni, iaitu kita punya vestibular system, menyebabkan berlakunya kita kehilangan keseimbangan. Dan juga kalau berdesing, bagaimana berlakunya masa pertambahan cecair dalam kita punya koklia menyebabkan bunyi berdesing tu. Ni saya ada explain dengan jelas. Pergi saja dekat mbbshop.com.my, pergi dekat ruangan MBB ebook tu, cari saya topik tu, download free saya, free, tak kena sekupang pun, free saja. Okay. Okay, untuk Zakaria Idris. Zakaria Idris. Tuan Zakaria Idris kot. Okay. Dok saya okey, telah kurus saya sebab tak banyak penyakit lain hingga tak macam orang gemuk. Dia benar berkenaan dengan statement ni, dia ada dua. Kita boleh baca dua. Kalau kita kurus, tapi kalau kita punya fat dia, kita kira nisbah. Yang mana ni duk promote lagi aku punya tempat ni, MBB Diet Center tu. Kita akan ada machine in body yang mana kita boleh check kita punya jumlah berat otak kepada kita punya berat lemak. Kita boleh bagi explanation secara detail. Pergilah buat. Tapi untuk sekarang ni tak ada lagi. Bulan depan baru ada. Tunggu start machine sampai. So kalau untuk Tuan Zakaria Idris, maklumkan, kita kena pastikan kita, terutama lelaki terutama lelaki, nisbah berat otot lebih banyak daripada berat lemak. Kalau kita kurus, berat lemak lebih daripada kita punya berat otot, walaupun BMI kita nampak cantik kan, kita sebenarnya prone untuk kena pelbagai jenis penyakit. Kena kencing manis, kena serangan jantung, kena masalah kanser, kena segala apa semua mak nenek inilah. Walaupun BMI kita cantik. Sebab kita lebih berat lemak daripada berat otot. So, sebab tu untuk lelaki ni sangat penting bina otot. Kalau nak hidup lama dan nak perform sampai ketua. Kita kena bina, kita kena pastikan ratio berat otot melebihi daripada ratio berat lemak. Okey. Kalau untuk perempuan, nisbah berat lemak dia selalunya agak tinggi daripada berat otot. Maksud nisbah ratio lemak dia lebih tinggi daripada dia punya berat otot. Daripada kaum lelaki lah. Daripada kaum lelaki. Sebab perempuan perlukan jumlah lemak yang sedikit banyak daripada lelaki. Sebab dia penting untuk dia punya penghasilan hormon. Sebab tu tubuh badan perempuan ni berbeza. Kalau dia macam berat dia 70, berat dia kira 60 perempuan dengan 60 lelaki lain. 20 lelaki dia akan nampak lebih kurus berbanding dengan 60 perempuan, 60 kilo. Untuk perempuan dia akan nampak lebih gemuk daripada, walaupun berat badan sama. Ini kena ingat Okey, Banas 53 tahun dah. Bolehkah bina otot? 53 ni consider muda lagi tuan. 53 ni uncle consider muda lagi. Saya tengok dalam dekat YouTube tu, ada yang start buat otot umur 70 tahun. 70 tahun. Dan sekarang tengoklah badan 80 tahun, berketui-ketui, segak dan nampak lagi muda lah daripada orang lain. So faktor umur ni kita takkan pernah terlewat untuk bina otot. Takkan pernah terlewat. Buat saja, pakailah kasut, lepas tu startlah buat workout ni. Buat saja hari-hari. Cari pun kita punya momentum lah. Cari. Okay. Insulin resistant ni trigger disebabkan oleh
Rasa manis ke atau kalori? Insulin resistant ni kita faham secara detail lah, iaitu kita punya sel start resist untuk kita punya insulin itu sendiri ya. Dia start resist sel kita akibat berlakunya inflammation pada sel itu sendiri. Ni saya pun lupa dia punya pathway secara detail, tapi dia langsung tak ada kaitan dengan gula, dia tak langsung kaitan dengan manis. Dan kalau berkenaan kalori pun, kalau kita ambil kalori daripada sumber yang okey, protein yang bersih, lemak yang bersih, karb yang bersih, dia tak akan menyebabkan berlakunya masalah insulin resistant. Tapi kalau kita makan tepung, minyak sayur dengan susu, guarantee akan jadi masalah insulin resistant. Nanti apa bab ni saya malas nak buat. Saya tak explain detail sebab saya dah lupa dah dia punya pathway dia, macam perjalanan itu macam mana. Nanti kalau kita buat topik buntut kencing manis tu, bagi saya masa untuk saya study, lepas tu kita buat balik. Okey. Sejak main web bersama-sama tu kau. Ya, of course, sebab kita build kita punya testosteron. Kalau untuk orang yang ada masalah GGA ni, laki hilang berat badan. Ada kucing pula. Thank you very much. Okay. Kalau macam untuk orang GGA ni, thank you very much, isteri tersayang. Tapi kalau ada orang masalah GGA ni, apa yang saya dapat, bila dia start hilang berat badan tu, dia orang akan komplain yang kebolehan untuk bersama tu dah kurang ataupun hilang terus. Kalau laki ni hilang kebolehan tu, serupa macam kucing kena kasih lah. Macam hilang terus apa semangat nak hidup tu. So benda ni bukan solusi dia bukan dengan ambil Viagra apa semua tu bukan solusi dia. Solusi dia bina semula berat otot. Itu saja. Selesaikan masalah perut ni, bagi ada kebolehan untuk bersenam semula, kita bersenam balik, kita bina berat otot balik. Jangan lupa untuk Happy D dengan Real B. Bab kalau kita start workout, Real B dengan Happy D tu sangat-sangat crucial. Sangat-sangat crucial. Nah? Okay. 1 jam ke atas tu dahsyat sangat tu. Salah saya nak tanya, normal ke umur 21 kena GERD, anxiety, fikir rasa macam nak mati? Tak normal lah untuk sakit ni bukan satu fitrah manusia. Kalau untuk rasa sakit kepala ni selalunya disebabkan oleh high CRH. Yang mana dia trigger kita punya mast cell, dia mana CRH ni dia boleh ikat diri dia kepada kita punya mast cell, menghasilkan histamin, dan ini boleh menimbulkan pressure pada kita punya kepala dan juga neuroinflammation. Terima kasih Cik Muhammad Nazri, terima kasih banyak. So praktis sama 5 plus T dan praktis lah MBB tu noh, elok-elok. Praktis MBB tu elok-elok. So kita tengok soalan. Saya dah amalkan pelan, banyak masalah saya hilang. Salah satunya berat badan dah pun turun. Tak apa, Alhamdulillah. Okey, berat saya turun sampai 54 underweight dah. 3 bulan hafal. Berat. Jangan risau. Nanti saya kata jangan risau ni bukan sebab saya sendiri kata nak menyedapkan hati. Tak. Sebab saya duduk benda ni saya dah buat 8 tahun dah. Saya tahu berat badan tu dia akan naik. Wajib dan pasti akan naik. Kekal saja dengan MBD, praktis saja MBB, amal saja off-file tu, HPD, Rebel tu jangan tinggal, maintain tu saja, dan kita akan tengok berat badan tu nanti akan satu masa dia akan naik. Dan back to normal balik. Jangan risau. Okey. Dia bukan angin banyak yang ganggu tu sebenarnya. Okey, kalau untuk ganggu fikiran kita macam ni okey, boleh jugalah kita kata sama ada angin banyak mengganggu fikiran ataupun fikiran tu dah memang terganggu menyebabkan berlakunya angin banyak. Dia pun vice versa dalam kes ni, dia vice versa. Okey. So kita ambil dan konteks, contoh makanan kita ambil makanan yang agak tinggi histamin, ataupun kita ambil makanan yang kita tak boleh digest lagi, yang mana ini akan menyebabkan masalah gas. Gas dalam perut kita ada satu benda yang stres, menyebabkan kita menghasilkan lebihan hormon CRH. CRH ni dia bersifat anxiogenic. Okey. Allah keluar puzzle pula. Okey. CRH ni dia bersifat anxiogenic, yang mana dia akan menimbulkan rasa kegusaran, rasa risau. Dan bila CRH ni terlampau tinggi, dia akan menyebabkan berlakunya masalah anxiety disorder. So benda ni dia vice versa. Dan masalah ini juga kita tahu CRH
boleh trigger kita punya mast cell menghasilkan histamin. Histamin boleh pergi kepada kita punya usus, trigger untuk dia punya metabolization, menyebabkan berlakunya pencamaran gas pada kita punya usus. Depends lah dengan type apa yang dia metabolize tu. Lagi dia ada hidrogen, carbon dioxide, hidrogen terpulang kat dia. Yang tahu kita perut kembung lah. Sebab tu kalau terkejut, perut tengah okey sekalipun tak kembung langsung, tengah selesa, duduk lepak-lepak macam tu, terkejut dengar jiran sebelah mati sakit jantung, terus trigger kita pun takut sekali, automatik kembung sekali. Nah, okey. Sakit sendi ada motivator kalau tidak balas gula dan stevia sama ada, dia lain. Stevia dia 0 kalori, dia tak trigger untuk apa-apa sekalipun, tapi dia trigger betul lah. Kalau dia kata, kalau depends, kalau orang tu sihat, dia tak trigger dia punya spike gula. Kalau orang tu tak sihat, dia akan trigger spike gula sebab stres. Tubuh badan stres, dia nak gula, so kita bagi saja gula. Macam mana tak tahu kot, malas nak komplain orang, lagi orang nak condemn aku pula, mula aku nak bergaduh. Sakit sendi lepas buat workout ada pas. Okey. Sakit sendi lepas buat workout apa saja? Dia saja yang paling proper adalah makan protein banyak, ambil HPT, ambil Real B. 3 benda ni dan rest. Rest sampai hilang sakit, baru kita continue dengan workout. Okey. GERD ada kaitan dengan anxiety ke? Ya, of course. Benda ni saya ada buat ebook mengenai dia. Pergi saja dekat mbbshop.com.my, kat situ ada bagi ebook percuma sahaja. Orang jual sampai berpuluh ringgit, saya bagi free. Download saja. Kenapa macam rasa ada benda bergerak-gerak kat tengah dada? Ya, kat tengah-tengah dada ni ada 2 benda. Sama ada satu, kita punya pengembangan salur darah disebabkan oleh histamin. Histamin ni sifat dia boleh increase vascular dia bersifat vasodilator, dia boleh mengembangkan kita punya salur darah. Dan satu lagi, dia boleh increase kita punya vascular permeability, menyebabkan kawasan tu dia akan bawa sekali dengan ejen radang apa semua, trigger rasa tak kurang selesa, menyebabkan rasa ada benda bergerak. Itu saja ceritanya. So nothing to worry about. Kalau risau juga, kanser ke apa ke segala benda kan, banyak benda duk fikir, tak lepas-lepas kita pergi hospital, doktor kata cakap okey saja, hang cuma buat teruk saja, aku hantar pergi psikiatris, macam ni lah. Pergi saja MBB Diet Center, kita buat test yang sepatutnya kita dapatkan closure, tutup buku ni, kita kata semua masalah berpunca dari sini. Lepas tu kita next step, kita pergi ke next step forward. Apa yang perlu kita buat untuk selesaikan benda ni? Apa yang perlu kita buat sekarang ni? Daripada duduk sangkut kat situ. Masalah liver ada kaitan juga kan dengan GGA? Yes, of course. GGA disebabkan oleh masalah high CRH. So, bila high CRH, harga pembukaan berapa? Harga pembukaannya apa? Ustaz, bagi saya masa, nanti saya akan maklumkan. Dr. Roland Victor pun ada. Saya pun tengah, Dr. Roland, nanti kita kena finalize harga ni esok lah, Dr. Roland. Okay. Periscope kalau GERD, harga periscope kalau GERD, tak buang masa saja. Kalau GERD ni buat scope, kita buat untuk CT scan je lah, check untuk kalau kita ada masalah hyperhernia ke apa. Itu je, iaitu yang paling proper sekali. Daripada nak kena godok mulut, of course kalau boleh pun kita beritahu apa, nampak lah untuk sikit esophagitis ke apa, semua benda, sebab benda tu masalah common. Masalah common, dia tak kadang-kadang merah sikit, benda common lah, benda common. Tapi kalau saya prefer untuk buat CT scan, check untuk sama kita ada hyperhernia, type 1, type 2, type 3, type 4. Okay, saya selalu keras sedawa masa, adakah sebab GERD? Dia sebab reflux. Dia sebab reflux sebenarnya. Angin boleh accumulate time tidur tak? Of course boleh accumulate time tidur. Sebab tu kita release dulu pressure supaya kita tak terkejut time tidur tu. Kalau tidak, nanti dia build up pressure, tubuh badan start stress, dia hasilkan adrenalin, CRH tinggi, bangun tidur dengan jantung laju, ketat dada, otak laju, rasa macam nak mati, terus lari emergency. Kan leceh benda tu. Leceh. So kita minum saja air dulu, urut bagi nafas sampai rasa lawas, dan baru kita tidur. InsyaAllah dia okey. Kalau rasa susah nak tidur, kita telan sikit air manis, buat sedap-sedap. Lepas tu insyaAllah boleh tidur sampai ke pagi. Okay, GERD boleh turun berat badan? Of course boleh. Nanti saya akan upload live. Nanti yang mana terlepas ataupun baru join saja live ni,
boleh pergi ke saya punya YouTube, type saja Hafai, akan keluar. Nanti saya akan upload video ni dan saya akan letak link sekali untuk download ebook pada live ni dah. Okey. Mula-mula Abang Hafai dan MBB berat dari 94 jadi 68, sekarang dah naik 80, dah tak nak turun. Normal ke tuan? Kurangkan untuk karbohidrat dan tingkatkan untuk kita punya protein, lepas tu start workout. Okey. Suami selalu beritahu sakit badan atau pinggang lepas bangun tidur. Urut dia dulu bagi tidur. Urut dia dulu nah. Puan Huda. Okey, baik. Itu saja semua. Hafai Plus macam mana nak amalkan? Kita ambil setengah Hafai Plus kalau nak beli, saya minta beli pada Dietec. Beli pada Dietec sebab Dietec akan jaga kita, akan bela kita lah, senang cakap. Saya kata tu, kita bela mereka sekali kat atas. Beli pada Dietec, no? Beli pada Dietec, jangan beli dekat kedai-kedai pelik-pelik, harga pelik-pelik. Macam mana tu? Ustaz, kita tengok kat sini ada tak? Dietec tak join ke live? Kata kan nanti tengok lagi. Okey, Ustaz, macam ni saya bagi beg kuning, saya buka beg kuning senang. Garik, saya buka beg kuning lah, no. Tapi yang ni trial pack lah. Ada beg kuning kan? Boleh beli kat situ. Nanti WhatsApp je saya 01250377. Nombor saya ada dekat ruangan bio tu. Contact je saya. Saya tutup beg kuning lah. Saya tutup beg kuning. Hampa jangan duk beli kat sini. Hampa jangan duk beli. Beli kat Dietec Fat. Sebab Dietec Fat akan jaga. Jangan beli kat beg kuning. Saya takut. Saya beli kat sini, saya terlupa nak guide lagi nanti, jadi kod lain. Beli kat Dietec Fat. Dietec Fat boleh jaga. Dia belah hampa elok-elok jangan risau, dia akan jaga. Okey. Okey, baik. Itu sahaja semua. Terima kasih banyak-banyak family MBB yang join untuk live saya kali ini. Thank you very much. Esok kita akan live lagi. Berkenaan topik lain lah. Topik apa-apa kita tunggu. Belah sampai gemuk. Senang kata, belah sampai gemuk. Thank you very much Siti Noratika, thank you very much. Okay, esok kita akan live lagi. Saya akan live dengan insyaAllah dengan konsisten lah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jangan marah kalau saya tak live tu. Kalau saya tak live tu mungkin saya tengah dalam perjalanan ke KL. Saya akan berada di MBB Diet Center pada hari Khamis, Jumaat, Sabtu ni lah. So tak apalah. Saya pun tak masuk untuk nak open lagi besar-besaran sebab saya ada beberapa perkara yang perlu saya selesaikan lagi. Okey, baik. Terima kasih banyak Muhammad Nazim Asri. Thank you very much Puan Melati. Okey, baik. Itu sahaja semua. Terima kasih banyak-banyak. Nanti live ini boleh ditonton di YouTube Hafai. Dan untuk nak dapatkan buku ebook ni free saja, saya letakkan sekali dekat komen bawah YouTube tu. Ni link dia, pergilah. Itu sahaja semua. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much semua.